Pakatan Rakyat, Harapan Rakyat. Saya peringatkan, bukan untuk memberi semangat, peringatkan ada 5 perkara yang menjadi harapan rakyat yang mesti kita tunaikan. Yang pertama, perpaduan masyarakat majmuk. Yang kedua, adil terhadap semua. Yang ketiga, demokrasi hak rakyat yang sebenar. Yang keempat, kehebatan kelembagaan dan undang-undang yang adil. Yang kelima, kerajaan yang bersih. Ini harapan rakyat. Di samping kita penuh bersemangat, kita perlu menyadari dan faham 5 perkara yang menjadi harapan rakyat. Yang pertama, perpaduan masyarakat majmuk. Semua kaum yang ada di Malaysia hari ini, berbagai bangsa, bahasa dan menganut berbagai agama, telah menerima hakikat masyarakat majmuk melalui Pakatan Rakyat, dan kita telah berjaya menerjemahkan melalui pilihan raya ke-12 2008. Apabila orang Melayu Islam yang kuat khas boleh mengundi calon-calon DAP dan calon PKR yang bukan Islam, apabila orang-orang yang kuat DAP berbagai kaum dan agama boleh mengundi calon PAS dan calon keadilan itu orang Melayu Islam, mereka bersedia mengalahkan calon daripada bangsa mereka sendiri. Bermakna kita telah berjaya memecahkan fanatik kauman. Bermakna sebahagian rakyat Malaysia sudah ramai jumlahnya menerima hakikat bahwa parti-parti politik yang berkonsepkan politik perkauman sudah tidak relevan lagi. Semangat ini mesti dihidupkan. Barisan Nasional, MCA, MIC, UMNO yang berterus dan semangat kaum dan parti-parti yang satu dengannya sudah dianggap tidak relevan. Kita menerima berbagai kaum adalah satu adonan yang baik. Berbagai budaya dan pengalaman kalau disatukan boleh membina kekuatan. Pakatan Rakyat menyatukan berbagai kaum ini adalah konsep yang sudah ada dalam kelembagaan yang tidak mampu dilakukan oleh Barisan Nasional. Islam adalah agama persekutuan, hak yang adil, tidak boleh zalim terhadap agama-agama lain. Hak bumi putra, hak kaum lain sama saja mesti berlaku adil. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, bahasa ibunda adalah hak istimewa kaum dan bangsa masing-masing.
adil berteraskan perlembagaan. Tidak ada di dalam negara kita ini menghapuskan mana-mana agama, mana-mana bangsa dan mana-mana bahasa. Ada negara yang menghapuskan bahasa ibunda, yang menindas penganut berbagai agama. Ini konsep yang bercanggah dengan Islam yang dianut oleh PAS. Kita buktikan perpaduan di dalam Pakatan Rakyat. Walaupun kita berbeza pendapat, kita bertengkar, kita berdebat, boleh berbalah, tetapi laksana mengacau kopi, gula, air, teh dan cawan tidak memecahkan cawan itu. Kita tidak mau dari seorang dan alim balaga yang kenyang ayam. Pak dipikir bergaduh yang kenyang barisan. Ini bukan cara. Ini merugikan kita. Kita laksanakan apa yang relevan untuk rakyat. Mewujudkan perpaduan masyarakat. Yang kedua, adil terhadap semua. Bagi orang Islam, adil sifat wajib bagi Tuhan. Tuhan itu Maha Adil. Adil Tuhan terhadap semua makhluk, bukan sahaja manusia berbagai bangsa termasuk binatang, termasuk alam semesta. Islam mengajar memberi minum anjing yang dahulu dapat pahala, apalagi manusia. Amma telah gagal melaksanakan adil untuk semua. Parti-parti Barisan Nasional yang bersama dengan negara yang mengamalkan konsep federalisme, negeri-negeri yang mana hasil macam Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, termasuk Pahang, negeri Perdana Menteri, yang dipinggirkan oleh penjajah di zaman penjajahan, masih terpinggir setelah 50 tahun lebih mencapai kemerdekaan. 50 tahun lebih mewar-warkan slogan janji ditepati. Sabah dan Sarawak yang mana hasilnya rakyat miskin. Kelantan dinafikan hak LGBT itu. Terengganu dirobak. Pahami. Banyak berlaku berbagai perkara yang kita tahu semua. Masyarakat berbagai kaum. Bumi Putra 50 tahun lebih ketinggalan, walaupun 50 tahun lebih mencapai kemerdekaan. Bukan saja kampung Melayu, kampung nelayan yang terpinggir, yang ditinggalkan tidak boleh mengatasi masalah kemiskinan. Orang-orang Cina di Kampung Baru, orang-orang Cina yang miskin, orang-orang India di kawasan Gresik menjadi hamba tukar kebun dan pakai kebun. Dia abaikan hak mereka. Orang Iban, Kanazan dan berbagai kaum masih di kawasan yang tidak ada ditemukan asas. Dia bagi duit masa pilihan raya. Dalam masa 50 tahun lebih masih ketinggalan di mana adil untuk semua. Keuangan yang melimpah ruah, hasil yang banyak, lebih banyak masuk ke dalam poket
pemimpin-pemimpin dan kroni-kroni mereka daripada masuk ke rakyat. Demokrasi hak rakyat. Demokrasi rakyat menjadi hakim. Rakyat diberi hak untuk menghukum pemimpin dan kerajaan yang memerintah. Ini makna demokrasi. Pemimpin dan rakyat mesti terbuka. Islam mengajar tidak boleh mentaati pemimpin yang jahat dan berat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak harus memberi ketaatan kepada pemimpin melakukan maksiat. Khalifah Abu Bakar menyatakan, "Inni wulitu 'alaikum wa rasul khairikum." Aku dipilih menjadi pemimpin kamu, aku bukan orang yang terbaik. Tapi aku dipilih. Ati'uni ma ata'atullah wa rasulah. Fa idza 'asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Taat kepadaku selagi aku mentaati Allah dan Rasul. Kalau aku tak taat kepada Allah dan Rasul, aku zalim. Jangan taat padaku, maka turun kataku, pecahkan aku. Kita menghadapi negara yang tidak ada maruah demokrasi, pemimpin yang tidak ada rasa malu, berbagai salah laku, dilindungi, membersihkan diri sendiri yang tidak bersih. Rakyat dinafikan untuk berpikir secara demokrasi yang sebenar. Rakyat mendapat laporan yang salah, media yang tidak adil, menikmati kerajaan yang boleh memberi laporan yang sebenar pada tiap-tiap rumah. Hati yang tidak kerajaan hanya mampu dengan cara yang terhad. Rakyat tidak boleh menjadi hakim yang adil dan saksi yang adil. Sekiranya kita menang, kerajaan pakatan rakyat tidak berlagak menjadi Tuhan. Kerajaan pakatan rakyat bersedia untuk dihukum oleh rakyat melalui demokrasi yang adil. Kita tidak mahu membentang sepanjang hayat. Ini konsep yang kita tunjukkan. Kehebatan kelembagaan dan keunggulan. Peristiwa yang memalukan. Lembaga yang membela gadis Melayu di penjara. Yang satu lagi tak ada apa-apa. Lembaga yang tidak dimaafkan. Ada datuk yang dimaafkan. Peristiwa kelembagaan dan undang-undang yang memalukan. Mengapa jadi begini? Kerana ada manusia dirinya mengatasi kelembagaan dan mengatasi undang-undang. Ini mencabuli kalimah Allah yang kononnya dipertahankan oleh UMNO. Apa makna kalimah Allah? Firman Tuhan, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Katakanlah wahai golongan ahli kitab, marilah kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu. Kami berkata Allah, kamu juga berkata Allah. Tapi Allah mengikut pahaman kami yang sebenar. Tidak boleh menyembah malaikat biasa. Dan tidak boleh berlagak menjadi pemimpin-pemimpin sesama sendiri. Mana Allah itu tidak ada pemimpin yang boleh mengatasi undang-undang. Pemimpin yang bersikap diktator, yang boleh mengadakan undang-undang sendiri,
dalam perkara yang tidak diizinkan oleh rakyat, sehingga ada pemimpin yang mengatasi undang-undang yang menghalalkan yang haram. Kita mahu melaksanakan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Lau kanat Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Kalau sekiranya putri kesayanganku Fatimah binti Muhammad mencuri, nasib aku potong kaki. Orang yang lemah dihukum, orang yang kuat dibebaskan. Kita melaksanakan prinsip Umar bin Khattab yang menghukum anak gubernur Mesir yang menampak seorang bukan Islam karena kalah lembu kudu. Kalau lembu kudu dengan main bohong, aku bohong, kalah dia menang. Karena dia dikalahkan di tangannya. Dia bawa pada Umar. Umar menghukum, anak gubernur dihukum karena melakukan kezaliman terhadap seorang yang bukan Islam. Kita mau menghidupkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang melihat baju kepunyaannya yang hilang berada di tangan seorang Yahudi. Dibicarakan di mahkamah. Khalifah Ali tidak boleh mengadakan saksi. Hakim membuat keputusan baju diserah kepada si Yahudi. Walaupun dia seorang ketua negara, kerana tidak ada bukti yang cukup. Ini kehebatan kelembagaan dan undang-undang. Tidak ada siapa yang boleh mengatasi undang-undang. Keadaan yang bersih selama 50 tahun lebih mencapai kemerdekaan. Peristiwa berwajib Mega Holding, proyek Pelabuhan Kelang, tabung haji, halte wakaf, Skyhawk yang tak mampu terbang. Tadi baru ini dan tidak ada hadir tadi. Kapal selam yang tak boleh menyerang. Berbagai salah laku. 50 tahun lebih menundukkan kerajaan yang kotor, yang menyalahgunakan proses. Kita mahu buktikan kerajaan yang bersih. Kerantang 20 tahun lebih kita perintah dengan kekangan, dengan sekatan, dengan berbagai-bagai kepungan. Kita bersabar, kita tidak khianat. 23 tahun mampu memerintah keadaan yang bersih, sehingga tak ada bukti satu pun yang seketil apa yang bersama diambil tindakan. Pula Pinang Selangor dan Kedah yang kita perintah baru satu pegang. Tak ada jalan untuk diambil tindakan, untuk diburukkan secara undang-undang. Walaupun mereka menguasai undang-undang dan boleh menyalahgunakan undang-undang. Terengganu 4 tahun kita memerintah, elok selama setahun. Kejatuhan kita bukan kerana rasuah, kejatuhan kita bukan kerana salah laku mentadbir negeri. Kejatuhan kita kerana pilihan raya dan demokrasi yang kotor. Kita buktikan keadaan yang bersih melalui negeri. Insya Allah kita buktikan sekiranya kita keputusan jaya. Insya Allah. Kita mesti tunaikan buku jingle adalah janji untuk rakyat. Janji yang akan ditepati, bukan menepati janji selama 50 tahun. Kita jangan rakyat dihina, rakyat diperkudakan. Buku jingle menyelesaikan masalah, bukan membodohkan rakyat.
insya Allah rakyat tidak boleh dibodohkan. Tanggung jawab kita mencerdaskan rakyat. Cerita premier bukan cerita baru. Quran sudah disebut lebih 5,000 tahun yang lalu Fir'aun pernah bagi premier. Quran sebut dalam Quran, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa ma'ahu zinatan wa amwalan rabbana liyudillu an sabilik. Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan kami, mengapalah engkau beri pada Fir'aun kekayaan yang melimpah, dengan kekayaan itu digunakan untuk menyesatkan rakyat. Kekayaan digunakan untuk menyesatkan rakyat, bukan untuk membela rakyat. Wa nada fir'aun fi qaumih qala alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun mengerahkan kaumnya, rakyat Mesir dikumpul beramai-ramai, lalu Fir'aun berucap, wahai rakyat Mesir, tidakkah aku menjadi raja yang memerintah berkuasa di Mesir ini? Sungai-sungai yang mengalir membawa telah air ke kampung-kampung ini adalah projek aku, di bawah kuasa aku. Aku yang bagi satu lagi projek aku. Ini projek aku, kamu tak lihat? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Quran mengatakan, maka Fir'aun telah menjadikan rakyat ringan akal. Maknanya membodohkan rakyat. Rakyat dibodohkan. Buku jingga konsepnya rakyat dimampukan, bukan diajar menjadi pengemis. Kita mau ajar rakyat dimampukan, rakyat dibolehkan, bukan rakyat diajar menjadi pengemis. Masalah pengangguran dengan peluang pekerjaan, bukan menggalakkan pengangguran supaya senang beli undi. Kemiskinan dibantu dan dibebaskan daripada belenggunya. Cara beri tanggung jawab kita membijakkan rakyat. Rakyat dibijakkan menerima beri, jangan mengundi Barisan Nasional. Beri itu harus ke rakyat, duit rakyat, bukan duit paket pemimpin Barisan Nasional. Beritahu rakyat, beri itu duit kamu, ambil. Kamu bukan ayah, kamu bukan ite, kamu manusia. Dia nak bagi dedah, bagi hapas kelapa, gunakan dedah bagi makan ayam. Kita makan ayam tu balik. Dia bagi hapas kelapa, gunakan hapas kelapa, makan nangka cempedak. Gunakan hapas buang getah nangka cempedak. Daripada cempedak baiklah nangka, kerana nangka panjang tangkanya. Daripada dedak baiklah dia, kerana dia panjang akal. Beri ditabur ke kampung dan tukang, perahu dikayuh menyusul terusan, umpan diambil serta dimakan, sangkut kail ke leher barisan. Lebah bukan sebarang lebah, lebah terbang di tepi payah. Ubah bukan sebarang ubah, ubah menawan Putrajaya. InsyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.